Hello kelas, selamat pagi. Hari ini kita punya subtopik adalah 2.4, masih lagi dalam bab 2, subtopik 2.4, teknologi pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan, kenapa perlu diaplikasikan adalah untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Bukan di Malaysia, tapi di dunia. Antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan termasuklah perlu tingkatkan kualiti makanan itu, tingkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu atau berkualiti, dan menggunakan pelbagai jenis teknologi yang moden. Cikgu harap kamu masih ingat lagi dulu masa kamu tingkatan 4, cikgu pernah tunjukkan video di mana anak-anak di negara Haiti memakan mud ataupun mud biscuit ataupun biskut lumpur kerana kekurangan makanan yang melampau di negara mereka. Jadi itu adalah salah satu contoh masalah yang dihadapi apabila pengeluaran makanan itu tidak mencukupi. So, what can we do? Bukan kita lah. Apa yang negara ini boleh lakukan adalah ambil langkah-langkah ini, yaitu teknologi pengeluaran makanan yang meningkatkan kualiti, meningkatkan kuantiti, menggunakan baka bermutu dan guna pelbagai teknologi moden. Ada pelbagai cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Jadi, siapa yang menjalankan usaha ini adalah pelbagai agensi kerajaan dan swasta di negara kita untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti. Ada beberapa cara, kita akan fokus satu per satu. So, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara. Pertama, guna teknologi moden. Okey, cikgu jelaskan satu per satu lah. Okey. Memandangkan di sini topik yang pertama penggunaan baka yang bermutu, maka cikgu bermula dari sini, menggunakan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara kita. Contoh makanan yang bermutu, yang menggunakan baka bermutu di negara kita. Yang pertama, kelapa sawit Tenera. Apa yang ada dengan kelapa sawit Tenera ini adalah buahnya lebat, isi rung yang besar, sabut yang tebal, tempurung nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Ini semua adalah ciri-ciri kualiti yang baik. Kedua, belimbing bintang mas ataupun M-Star 1 Mardi. Berwarna kuning keemasan, manis dan rangup. Ketiga, betik eksotika bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Cikgu ulang balik, ini adalah penggunaan baka bermutu untuk menambah hasil tanaman dan ternakan, dan ini telah dihasilkan di negara kita. Ayam akar putra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Dan yang terakhir, lembu Mafriwal. Lembu tenusu kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. Jadi, kenapa mau gunakan ciri-ciri baka yang bermutu adalah kerana ini faktor-faktornya. Satu, baka yang berkualiti cepat tumbuh dan matang. Ada hasil yang banyak, daging, susu dan buah yang dihasilkan lebih bermutu atau berkualiti, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah, serta ciri-cirinya yang penting sekali adalah rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau. Oleh sebab itu, penggunaan baka yang bermutu ini akan menghasilkan makanan dalam kadar yang lebih cepat dan kualiti yang lebih baik. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu ini diperoleh dari mana? 1. Teknik pengklonan. 2. Kacukan.
kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Apa yang dikatakan di sini semuanya adalah berkenaan dengan perubahan genetik pada baka. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut, ada ataupun tiada orang yang setuju dengan penggunaan baka yang bermutu. Daripada info yang kamu dengar hari ini, cikgu rasa mungkin in your mind kamu sudah ada satu mindset. Selamatkah untuk makan makanan ini dalam jangka masa yang panjang? Adakah makanan-makanan ini tidak mendatangkan kesan-kesan sampingan kerana genetik mereka telah diubah? Sebenarnya semua itu adalah soalan-soalan kebat yang ada dua jawapan, iaitu wajar dan tidak wajar. Kamu jawab wajar pun betul, kamu jawab tidak wajar pun betul. Kerana ini adalah pendapat holistik. Setiap orang ada pendapat yang berbeza. Itu kita akan bincang dalam at the end of this topic. Cuma sekarang ni cikgu mau bagi tahu kamu bahawa kita baru bincang cara yang pertama untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara, iaitu kita guna baka yang bermutu. Now we are going to focus on the second one, iaitu penggunaan teknologi moden. Kita tidak lagi menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Kita menggunakan teknologi moden. Kenapa perlu gunakan teknologi? Untuk meningkatkan kualiti dan yang penting kuantiti supaya cepat dihasilkan. So let us look at this picture. Mesin pengisar dan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Namun ada perdebatan. Sekiranya mesin banyak digunakan, jadi di mana tenaga manusia? Adakah kekurangan pekerjaan akan berlaku? Yes, of course. So ada banyak perdebatan sebenarnya di dalam setiap cara meningkatkan kualiti kuantiti makanan. Kita tengok lagi teknologi moden yang kedua, pengklonan. Mengekalkan ciri yang baik pada baka, tanaman dan juga haiwan ternakan. Kita ambil ciri yang baik, kita klon. Namun sekali lagi ada perdebatan, ada isu sama adakah haiwan yang telah diklonkan itu selamat untuk dimakan atau tidak. Sekali lagi ini adalah pendapat holistik. Semua orang ada pendapat masing-masing. Seterusnya, jentera seperti traktor, jentolak, jentuai mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita tidak lagi menggunakan haiwan untuk menghasilkan hasil pertanian. Haiwan lambat, jentera lebih cepat. Jadi itu maksud teknologi moden. Seterusnya, bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan, kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Seterusnya yang kelima, penggunaan drone. Drone, I hope you know what is drone. Dalam proses semburan, pesticid adalah racun serangga perosak. Dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Daripada kita minta orang untuk menyembur, sekarang kita sudah ada teknologi moden menggunakan drone untuk menyembur racun serangga perosak, which is a modern technology. Jadi itu adalah beberapa contohlah teknologi moden yang dapat meningkatkan kualiti dan juga kuantiti dengan lebih cepat dan lebih baik. Apa yang ditingkatkan? Kualiti dan kuantiti makanan. Okey, kita pergi kepada cara yang ketiga. Macam mana cara meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan negara kita? Tajuknya, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Ada beberapa agensi atau institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian.
Gambar foto ini menunjukkan pendidikan dan bimbingan diberikan kepada para peladang kelapa sawit oleh staf ABBC. Apa itu ABBC? Advanced Biotechnology and Breeding Center. Ini baru satu contoh. So, bagaimana ABBC ini membantu? Sila gunakan QR code scanner di dalam handphone, okay? Dan kemudian kamu tolong scan website ini, and you can read the information, but the medium is in English. Ada beberapa lagi agensi atau institusi yang bertanggung jawab memberi pendidikan lah. Yang pertama, of course, is Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang kedua, MARDI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian. Ketiga, MPOB, Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Kalau cikgu tidak silap, ini bukan sahaja soalan yang keluar dalam kertas sains. Cikgu kamu, pendidikan moral, juga pernah mengeluarkan soalan berkenaan dengan agensi terlibat yang membantu petani dalam memajukan hasil pertanian. So, ini adalah agensi-agensi dia, MARDI, MPOB, dan of course Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okey, apa lagi cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan adalah R&D. R&D bahasa Inggris, Research and Development, penyelidikan dan pembangunan. So let us look at this one. Apa guna PNP ataupun penyelidikan dan pembangunan? Kenapa mau selidik lagi? Kenapa mau kasih bangun lagi? Tujuan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah. So, namakan 4 contoh agensi dan institusi penyelidikan yang meningkatkan kualiti kuantiti. Sudah cikgu senaraikan tadi ya. MPOB, MARDI dan juga Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okay? Look at this picture over here. Gambar raja 2.14 menunjukkan satu produk inovatif untuk melembutkan daging. Dan ini sebenarnya adalah hasil penyelidikan pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan UPM di Malaysia. So, cikgu tidak heranlah if someday ada di antara kamu yang mungkin akan mengikuti jejak langkah senior ini. Okay? I hope maybe one or two of you boleh sambung di dalam Fakulti Sains dan Teknologi Makanan juga. Dan sama-samalah sumbangkan penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan di negara kita. Cara yang seterusnya adalah penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Optimum means sebaiknya. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai terhad, penggunaan tanah dan perairan perlu dilaksanakan secara optimum. Kenapa mau dilaksanakan secara optimum? Secara yang terbaik, sebaik-baiknya adalah untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Jadi apa cara dia? 1. Mengusahakan tanah yang terbiar supaya jadikan tanah atau kawasan sesuai bagi aktiviti pertanian. 2. Menyuburkan tanah yang tandus. 3. Mengusahakan kolam perlombongan terbiar supaya jadi kawasan aquakultur air tawar. 4. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah banjir supaya menjadi kawasan yang sesuai, sekali lagi, jadi aktiviti aquakultur marine. Dan yang kelima, bina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kurang bekalan air. Jadi di pihak anda sebagai seorang murid, mungkin anda belum lagi boleh menjalankan semua ini. Namun these are the information ataupun knowledge that you have to learn now in order for you to help maybe the people in your village ataupun your own family later on.
Oke, jadi usahakanlah tanah yang terbiar, suburkan kawasan tandus, usahakan kawasan perlombongan, usahakan kawasan tanah paya, bina empangan dan tali air. So those are the methods untuk menggunakan tanah dan kawasan berair secara optimum. Seterusnya, kita tengok pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan. Kenapa mau uruskan tanah dengan cekap? 1. Mengekalkan kesuburan tanah. 2. Meningkatkan kualiti hasil tanaman. Dan ketiga, meningkatkan kuantiti. So let us look at the picture. Apa maksud pengurusan tanah yang cekap? 1. Tanah campuran. 2. Penanaman teres. Yang ketiga, penggiliran tanaman. Tahun pertama, tanam tomato. Tahun kedua, tanam cabbage. Dan tahun ketiga, tanam brinjal. So, ini penggiliran tanaman. Bila kamu lakukan ketiga-tiga cara ini, tanam campur, tanam teres, gilir tanam, maka Anda sebenarnya telah melakukan pendekatan dalam menguruskan tanah dengan cekap. Seterusnya kita tengok apa lagi cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Gunalah racun serangga. This is not something new, but let us look at this information here. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan penting dalam usaha menjaga. Yes, of course. We need to eliminate these creatures untuk membolehkan kualiti dan kuantiti makanan hasil tanaman lebih banyak, lebih baik. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Namun, penggunaan racun perosak seperti racun serangga ada kesan sampingan. 1. Mencemarkan alam sekitar. 2. Menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. So, ada pro dan ada kontra dia. Kebaikan, membunuh semua perosak. Keburukan, membunuh cacing tanah, mikroorganisma dan mencemarkan tanah. So, you choose, okay? If you do not want to use this way, tidak mau guna racun serangga, maka gunalah cara yang seterusnya, yaitu kawalan biologi. Okay, apa itu kawalan biologi? Kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisme untuk mengawal mengawal perosak tanaman. Contoh kawalan, okay. Ini sebenarnya kaedah yang mengaplikasikan interaction, hubungan mangsa-pemangsa. Contoh terbaik adalah ini, gambar foto 2.18. Look at this owl. It's eating a mouse. Burung hantu jelapang memburu tikus dijadikan makanan. Jadi jenis interaksi di sini sebenarnya adalah mangsa, yaitu tikus, dengan pemangsa, yaitu burung hantu. So one of the way is, tidak mau guna racun serangga untuk bunuh tikus, gunalah kawalan biologi, yaitu pelihara burung hantu jelapang. Cara kedua, penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkannya. Jenis interaksi parasitisme. Apa kelebihan dan kelemahan kawalan biologi? Kelebihan, mesra alam, mana ada guna serangga perosak. Tidak memudaratkan kesihatan organisma lain, kecuali perosaklah. Dia memang akan membunuh terus, memudaratkan terus. Tidak menyebabkan perosak berdaya tahan. Dan murah. Kelemahan pula mengambil masa yang sangat panjang untuk mengawal populasi. Hari ini kamu pelihara burung hantu, dan tidak semestinya hari ini tikus-tikus akan boleh dihapuskan daripada ladang kamu. So it takes a very long time.
sukar meramal hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Seperti yang cikgu cakap tadi, hasil kawalan biologi itu susah untuk diketahui sama ada banyakkah tidak tikus yang telah dihapuskan. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa menjadi tidak terkawal. Apa maksud mengganggu keseimbangan ekosistem? So you can imagine that kalau kita pelihara burung hantu untuk memakan atau memusnahkan perosak yaitu tikus, bila tikus semakin sedikit, burung hantu semakin banyak, maka ekosistem itu telah terganggu, di mana burung hantu itu akan memperoleh makanan, kan? Jadi this is what it meant by kelemahan kawalan biologi, mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi bila digunakan tanpa perancangan yang baik, ini akan menghasilkan banyak masalah. Apa contoh lain lagi? Contoh lain lagi adalah penggunaan cerpelai. This is cerpelai. Untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii, contoh negara lain, gagal kerana cerpelai aktif pada waktu siang, manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Ini menyebabkan cerpelai beralih kepada burung dan telur penyu pula sebagai makanan. Jadi these are the examples of failure, kegagalan kawalan biologi. Seterusnya kita tengok praktis formatif 2.4. Kita sebenarnya sudah tamat menjelaskan ataupun mendengar informasi tentang cara-cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Habis sudah, cikgu sudah jelaskan ke semua cara-cara. In fact, you can go to YouTube or you can search in your Google if you want some extra information. Okay? But all the information given in your textbook is more than enough for you to answer questions already. I mean in your exam lah. So as a conclusion today, please complete this practice formative 2.4 and upload your work in Google Classroom, or you can send to my WhatsApp also. Thank you very much.